Okay, cuaca terang, bateri pun dah penuh. Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponik Andy Awal Malaysia. Hari ini saya nak cerita tentang inverter. Dan inverter yang saya maksudkan ni adalah inverter jenis off-grid. Dan bila kita sebut inverter off-grid ni, maksudnya inverter ni dia tak akan bersambung dengan bekalan TMB yang ada dekat dalam rumah kita. Fungsi inverter ni adalah untuk menukarkan voltage DC daripada bateri kepada voltage AC 240V. Jadi bila dah ada voltage AC 240V ni, barulah kita boleh gunakan sistem kuasa solar kita ni untuk hidupkan peralatan elektrik. Sebagai contoh, lampu, kipas, lepas tu peti ais dan sebagainya yang ada dekat dalam rumah kita. Dan kalau kita nak hidupkan aircon dengan kuasa solar pun, kita perlukan inverter ni. Tapi soal praktikal atau tak, ataupun sesuai ataupun tak kita gunakan aircon dengan sistem kuasa solar ni, tuan-tuan boleh tengok video dekat atas ni. Sebab dalam video tu saya dah ceritakan dengan detail, saya dah tunjuk contoh pengiraan dan saya dah kirakan kos sistem kuasa solar untuk aircon 1 horsepower. Jadi tuan-tuan boleh tengok video tu sebab dalam video tu memang dah detail dan tuan-tuan boleh putuskan sendiri sama ada sesuai ataupun tak tuan-tuan nak gunakan aircon untuk sistem kuasa solar. Balik pada tajuk kita hari ini iaitu tentang inverter, dan inverter ni memang daripada Banggood juga. Memang diorang hantar untuk saya test dan review inverter ni. Yang ni modelnya adalah Mansella ITPS1 Pro 3000 watt power inverter. Tapi sebelum tu 3000 watt ni tak bermaksud kita boleh gunakan sampai 3000 watt. Yang ni adalah maximum power, tapi dia punya rated output adalah 1500 watt saja. Maksudnya kalau kita nak gunakan secara berterusan ataupun continuous, maksimum load adalah 1500 watt sahaja. Tapi kali ni Banggood bagi sekali dengan coupon code. Maksudnya kalau tuan-tuan beli inverter ni daripada link yang saya sediakan dekat video description dekat bawah dan gunakan coupon code yang saya akan bagikan nanti, tuan-tuan akan dapat diskaun sebanyak 20%. Okey, cara nak beli mudah saja. Kalau tuan-tuan nak dapatkan diskaun 20% ni, tuan-tuan boleh subscribe dan klik link dekat bawah. Tapi sebelum saya tunjukkan cara untuk pasangkan inverter ni dengan betul dan selamat, kita tengok dulu spek kita punya inverter ni. Okey, dia punya brand tadi adalah Mansella, model ITPS1 Pro, dan power yang ni adalah 3000 watt maksimum. Dan power yang kita boleh gunakan secara berterusan hanyalah 1500 watt. Okey, dan inverter ni ada dua pilihan, sama ada 12 ataupun 24 volt. Tapi yang saya ambil ni adalah sistem 12 volt. Kemudian dia punya output voltage adalah 220 volt dan plus minus 10 volt. Dan output frekuensi adalah 50 Hz. Tapi kita boleh pilih, kita boleh adjust sama ada nak gunakan 50 ataupun 60 Hz. Tapi kita di Malaysia kita akan gunakan 50 Hz. Dan yang paling penting untuk pilih inverter, kita kena pastikan output waveform adalah pure sine wave. Terutama kalau kita nak gunakan inverter ni untuk hidupkan peralatan yang sensitif, contoh macam komputer, kita kena pastikan dia adalah pure sine wave. Kadang-kadang bukan setakat peralatan yang sensitif, kipas angin pun kadang-kadang kalau kita gunakan inverter yang modified sine wave, kita akan dengar kipas tu bunyi dia pelik sikit, macam tersangkut-sangkut. Jadi kalau nak cari inverter, carilah yang pure sine wave. Dan berat inverter ni adalah 1.8 kg. Perkara yang paling basic dalam nak memilih inverter ni, yang pertama adalah DC input. Kalau sistem kita sistem 12 volt, kita kena pilih inverter yang input dia adalah 12 volt. Dan kalau sistem 24, kita kena ambil yang 24, sama juga 48, 60 ataupun 72. Yang kedua adalah AC output, sama ada 110, 120, 220 ataupun 230. Kalau macam kita kat Malaysia ni, kita boleh gunakan sama ada 220 hinggalah 240, tak ada masalah. Dan kemudiannya yang ketiga adalah dia punya output voltage, berapa watt yang kita nak output daripada inverter tu. Dan dalam kotak tadi kita ada inverter, kemudian kabel untuk buat sambungan inverter, ini kabel 16mm, kemudian ada fuse dan juga beberapa aksesori tambahan. Untuk buat sambungan pada inverter, dia mesti ada dua benda. Yang pertama adalah input dan yang sebelah sini pula adalah bahagian output. Dan pada bahagian input ni, kita akan sambungkan kepada bateri. Jadi saya akan pasang dulu terminal ni, sebab nanti kita akan buat sambungan kepada bateri. Yang merah ni adalah positif
dan hitam ni adalah negatif. Ini adalah bahagian output ataupun AC out. Dekat sini kita ada 3-hole universal socket dan juga multifunctional display. Dan dekat sini kita ada button untuk on dan offkan inverter ni. Pada digital display ni kita boleh tengok remaining battery ataupun bateri yang masih tinggal, input voltage, output voltage dan juga load power. Maksudnya peralatan yang kita sambungkan tu berapa banyak power yang digunakan. Okey, secara asasnya untuk sambungkan inverter kepada bateri memang mudah. Positif sambung pada positif, negatif sambung pada terminal negatif. Tapi kebanyakan kita ambil terlalu mudah sampai kita lupakan aspek keselamatan. Kalau tuan-tuan perasan, bila kita sambungkan bateri kepada load ataupun kepada inverter ni, masa kita buat sambungan terakhir tu, sebagai contohlah, katalah kita sambungkan positif dulu, lepas tu baru kita sambungkan kabel negatif. Masa kita sambungkan kabel negatif tu, kita akan nampak spark masa kita touch kabel dengan terminal bateri ni. Dan spark tu kita panggil sebagai inrush current. Sebab dalam inverter ni dia ada kapasitor yang besar, dan bila untuk inverter yang baru ni, yang baru kita buka pada kotak ni, kapasitor tu dia tak ada cas. Jadi bila kita sambungkan kepada bateri, bateri ni akan cuba cas kapasitor yang ada dalam inverter ni dengan current yang tinggi. Sebab tu kita akan nampak akan ada spark. Jadi penting untuk kita, sebelum kita buat sambungan inverter ni, kita kena charge dulu kapasitor yang ada dalam ni. Kemudian masa kita buat sambungan ni, kita tak akan nampak ada spark tu. Spark tadi tu dia boleh menyebabkan kerosakan kepada peralatan. Dan yang paling penting, sebagai contoh, bila kita buat sambungan untuk load yang current tinggi, kapasitor yang besar, masa kita buat sambungan tu dia akan spark, dan kadang-kadang dia akan ada percikan api, ataupun kita punya lug ni boleh pecah dan lug yang panas tadi boleh terpelanting masuk ke dalam mata. Itu memang berbahaya. Jadi untuk keselamatan, sebelum kita sambungkan inverter pada bateri, kita kena charge dulu kapasitor ni. Dan sebenarnya untuk sistem yang kecil, yang 12 volt atau 24 volt ni, dia punya inrush current tak terlalu tinggi, spark tu kecil. Tapi kalau untuk sistem yang semakin besar, contoh sistem 48 volt dengan inverter yang besar, kapasitor yang besar, spark tu akan lebih ketara dan lebih berbahaya. Sebelum kita nak charge kapasitor yang ada dalam inverter ni, first kita pastikan inverter ni dalam keadaan off. Okay, saya dah offkan inverter ni. Untuk sambungan kita perlukan kabel positif dan juga negatif. Ini memang kabel yang datang bersama dengan inverter ni. Ini kabel saiz 16mm. Tapi kabel ni agak keras sikit, jadi saya akan gunakan kabel lain, kabel saiz ni, kabel yang lebih lembut. Ini pun sama 16mm. Dan sambungan pertama yang kita buat, kita akan sambung dulu bahagian negatif. Kemudian terminal positif. Okay, ini adalah sambungan yang terakhir. Tapi masalahnya, bila saya sentuh kabel lug ataupun kabel ni pada terminal positif bateri ni, dia akan berlaku spark ataupun percikan api. Benda ni lah yang kita nak elakkan. Sebab percikan api ni boleh menyebabkan kita punya kapasitor ataupun peralatan kita akan rosak. Dan itulah yang kita panggil sebagai inrush current. Cuba bayangkan masa kita touch ni, dia akan berlaku spark dan current tinggi. Apa yang berlaku, lug ni boleh pecah, terbakar dan boleh terpelanting masuk ke dalam mata. Cuba bayangkan benda yang panas terpelanting masuk ke dalam mata kita, memang berbahaya. Jadi secara yang betul, apa yang untuk kita charge kita punya kapasitor ni, kita perlukan resistor. Ni adalah resistor yang saya gunakan, resistor 30 ohm 50 watt. Jadi caranya, kita akan sentuh terminal positif ni melalui resistor ni. Fungsi resistor adalah untuk mengurangkan arus. Sebab itulah bila kita sentuh resistor pada terminal bateri ni, kita tak akan nampak sebarang spark sebab currentnya adalah rendah. Okey, cukup. Jadi bila kita buat sambungan, kita tak akan nampak sebarang spark ataupun percikan api. Jadi kita boleh terus buat sambungan antara bateri dan juga inverter ni. Okey, dah siap buat sambungan, barulah kita boleh onkan inverter. Okey, saya akan onkan.
output AC voltage 225 volt. Okey, untuk dapatkan resistor ni boleh tengok link dekat video description. Okey, untuk test inverter ni saya akan mountkan dulu inverter ni pada kita punya sistem 12 volt ni. Okey, masa kita set up sistem 12 volt ni, saya dah sediakan lagi satu breaker kat sini, dan breaker ni sambungannya direct kepada bateri, dan tujuan breaker ni adalah untuk sambungan kepada inverter. Jadi kita akan sambungkan inverter ni pada breaker ni. Dan pastikan polariti betul, positif ke positif dan negatif ke negatif. Okey, sambungan kita dah siap. Tapi sebelum kita onkan ataupun kita upkan breaker ni, kita kena check dulu, kena pastikan sambungan kita betul. Positif ke positif dan negatif ke negatif. Ada setengah inverter, bila kita tersilap polariti ni, inverter tu akan rosak, akan burst, akan terbakar. Tapi kalau untuk yang ni, kalau kita salah polariti, maksudnya positif tersambungkan negatif, negatif sambungkan positif, apa yang akan jadi? Dekat dalam ni dia ada fuse. Jadi bila salah polariti, fuse saja yang akan blow. Tak ada masalah, tuan-tuan boleh buka dan tukar fuse. Tapi hati-hati dengan setengah inverter yang memang tak ada, yang ni kita panggil reverse polarity protection. Kalau yang inverter yang tak ada tu memang akan rosak. Inverter dalam keadaan off, jadi saya akan upkan breaker ni. Kemudian kita onkan inverter. Okey, bunyi beep tu normal. Okey, sekarang kita dapat 220 volt AC. Okey, untuk test saya akan sambungkan dengan extension ni, dan saya akan tarik ke dalam rumah sebab saya nak test untuk onkan peti ais. Okay, untuk safety kita offkan dulu inverter. Dia baru kita onkan. Okey, sekarang kita dah ada AC supply, jadi kita boleh tarik ke dalam rumah, kita boleh onkan peralatan elektrik. Tapi yang kita kena ingat, load tu mestilah kurang daripada 1500 watt, sebab kita punya output rated untuk inverter ni adalah 1500 watt. Jadi saya akan bawa ke dalam rumah, saya akan onkan peti ais. Kemudian kita akan cerita lagi apa lagi saya akan buat dengan sistem 12 volt yang ada ni. Saya dah sambungkan kepada peti ais. Sekarang ni dia tengah draw 114 watt. Tapi sebenarnya dia draw 114 watt sebab dalam keadaan kompresor tak on, kompresor tak running. Kalau kompresor running mungkin dia akan draw lebih kurang 150 ataupun 160 watt. Dan untuk sistem 12 volt nanti kita akan buat DB, distribution box untuk sistem electrical AC. Dan selepas tu lagi satu saya akan share nanti adalah tentang ATS ataupun auto transfer switch. Sebab biasanya kalau untuk sistem solar yang kecil ni, mungkin tak cukup lah untuk running peti ais tu selama 24 jam. Tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh gunakan ATS ni untuk transfer daripada tenaga daripada sistem solar dan juga electrical TNB. Maksudnya bila bateri kita ni dah drain, dah tak ada output daripada kita punya inverter, secara automatik dia akan transfer ke tenaga TNB. Dan ATS ni memang sesuai lah untuk sistem-sistem solar yang kecil yang mungkin tak mampu nak cover sama 24 jam. Jadi memang elok kita gunakan ATS ni lah. Jadi untuk sistem 12 volt nanti kita akan pasangkan DB, kemudian kita akan pasangkan ATS. Dan untuk tuan-tuan nak beli inverter ni, saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat pembelian dan juga kupon kod untuk tuan-tuan dapatkan diskaun 20%. Jom kita masuk dalam. Sebagai contoh, saya dah letakkan link untuk beli inverter tu dekat video ni. Jadi bila tuan-tuan scroll ke bawah dekat video description, show more, tuan-tuan akan nampak Mancela ITPS1, ni inverter tu. Jadi untuk beli, tuan-tuan klik je link ni. Kemudian dekat sini boleh tengok ship from China. First tuan-tuan pilih dulu voltage yang tuan-tuan nak, sama ada 24 ataupun 12 volt. Kemudian inverter yang saya dapat ni, yang ni 3000 watt. Kemudian add to cart dan tuan-tuan proceed untuk check out. Dan kalau tuan-tuan belum ada account, nanti tuan-tuan boleh create account. Step dia pun mudah saja. Dan untuk cara-cara step by step untuk nak beli dekat Banggood ni, tuan-tuan boleh tengok link ni. How to shop on Banggood. Kat sini dia dah ceritakan macam mana step by step proses untuk membuat pembelian. Dan yang paling penting, tuan-tuan tengok pada bahagian kupon kod.
Okey. Kupon kod ni tuan-tuan boleh tengok kat sini, nanti saya akan letakkan juga. Ni kupon kod. Kalau tuan-tuan gunakan kupon kod ni, tuan-tuan akan dapat diskaun sebanyak 20% dan juga shipping free. Okey. Tengah ngau pula mulut. Okey. Dan selain pada tu, untuk pembayaran dulu, tak silap saya memang ada option untuk kita bayar dengan menggunakan FPX, maksudnya kita boleh login kita punya Maybank to You, kita punya CIMB Kredit, kita boleh buat bayaran kat situ. Dan proses untuk beli ni pun mudah je, step by step. Dia dah tunjuk kat sini, dan proses pembelian ni sama macam kita beli kat Shopee, beli kat Lazada. Cuma bezanya yang ni dia ship from China. Sebab kadang-kadang kalau kita beli kat Shopee pun sama juga, dia ship from China juga. So macam tak ada beza sangat lah. Okay, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Corporate Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.